Okey, baik. Tu Fafrina keluar masuk dah. Baik, saya rasa waktu kelas ngaji tadi, murid tahun 6 yang masuk awal ni, Kak Darus dengan Akif Ustaz dah maklumkan kamu 2 minggu lepas 2 minggu cuti kamu dah ada peperiksaan Okey, kamu dah ada peperiksaan iaitu ujian tilawah hafazan PSRA. Okey, 14 Jun. Lagi kurang 2 minggu lagi kamu akan ada peperiksaan pertama kamu, iaitu peperiksaan besar yang akan dilalui oleh semua murid tahun 6 di seluruh negeri Selangor, iaitu ujian tilawah dan juga hafazan. Okey, hafazan seperti yang kamu dah sedia maklum, ada 3 surah, An-Naba, An-Nazi'at dan juga Abasa. Tilawah pula soalan dia pelbagai lah. Okey, tilawah ni Ustaz tak risau sangat. Sebab kamu mengaji ikut kemampuan kamu yang ada. Hafazan ni hafazan ni yang kita kena bersiap sedia lagi untuk Untuk exam. Okey, baik. Untuk sebelum kita start kelas, Ustaz nak bagi game dulu boleh tak? Okey, Ustaz bagi game, Ustaz tunjuk kat kamu. Okey, Ustaz nak setiap kamu try jawab soalan ni. Okey. Soalan ni berkenaan dengan apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu subjek fiqh dulu, iaitu bab munakahat. Ingat lagi tak bab munakahat? Bab munakahat berkenaan dengan apa? Siapa boleh share dekat sini? Munakahat ni berkenaan dengan apa? Siapa boleh share kat sini? Munakahat ni berkenaan dengan apa? Munakahat. Ustazah, saya pernah makan kuih loyang. Ya, makan kuih loyang. Okey, siapa boleh share kat Ustaz? Apa munakahat tu maksud dia apa? Kita dah masuk munakahat dah pun. Ingat lagi tak? Murid tahun 6. Banyak dah lupa ni. Fiqh. Ya, fiqh dulu. Ustaz nak pergi fiqh jap. Ustaz pergi fiqh dulu. Okey, kita pergi fiqh dulu sekejap sebab Ustaz nak habis kata jual itu. Okey. Munakahat tu berkenaan dengan apa? Munakahat. Dengan menikah. Berkenaan dengan nikah. Berkenaan dengan perkahwinan. So, yang ni kamu dah belajar pada minggu lepas, iaitu pelajaran keempat. So, hari ni Ustaz nak habiskan sikit munakahat dan kita akan masuk faraid. Okey. Baik, kita ulang kaji sikit munakahat sebelum Ustaz bagi quiz online. Bukan quiz, game je. Okey, ringkas-ringkas supaya kita dapat warm up sikit dah. Okey, yang ni sembelihan dah belajar. Okey. Ni akikah. Next mana? Okey, sebelum munakahat kita belajar bab apa? Siapa ingat? Kita belajar bab ni, muamalat. Pasal jual beli. Muamalat ni berkenaan dengan jual beli, berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan harta. Okey, melibatkan urusan kamu dengan orang lain. Okey. So berkenaan dengan ada jual beli, kemudian ada rukun jual beli, kemudian ada perkara-perkara yang dilarang ketika jual beli. Contohnya menjual binatang buas yang haram dimakan, menjual sesuatu yang najis, menjual harta benda yang digadaikan. Okey. Kemudian kamu ada belajar juga berkenaan dengan as-salamu. As-salamu ni tempahan. Okey, al-qardu ialah hutang dan ar-rahnu iaitu gadaian. Dan ada jual beli yang beramai-ramai iaitu syarikat. Dan ada jual beli yang diharamkan. Apa dia? Apa istilah dia? Siapa masih ingat jual beli yang haram? Apa? Wa ahallallahu Harama riba. So apa? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Iaitu jual beli yang diharamkan iaitu riba. Riba ni perkara-perkara yang diharamkan. Sebab apa diharamkan? Sebab dia boleh menzalimi manusia lain. So, lepas kita dah belajar tu, minggu lepas kita dah masuk bab munakahat. Pernah Ustazah yang pernah cakap, bukan kita orang. Ya. Okey.
Okey, bab munakahat ni bab yang Syirah dengan Afrina selalu senyum lah minggu lepas. Okey. Ha? Apa dia? Ustaz tak dengar. Syirah dengan Afrina suka senyum bab ni belajar minggu lepas. Tak. Ha? Tu dah senyum, tak cakap je tak dah senyum dah. Mana ada. Okey. So munakahat ni ialah apa benda? Satu akad yang menghalalkan hubungan jenis antara lelaki dan perempuan. Okey. Ni satu hari nanti kamu mesti nak kahwin kan. So kamu belajarlah. Okey, so dekat sini ada hukum nikah, ada yang harus. Yang ni hukum asal dia, sunat. Bila kamu sunat dikahwinkan, sunat dikahwinkan pula, sunat kahwin. Dekat negara lain kamu tahu tak? Okey, orang kahwin muda-muda. Umur belas-belas tahun dah kahwin. Orang-orang dulu Melayu kita pun banyak yang nenek-nenek kita, nenek moyang kita kahwin awal. Zaman sekarang je umur 20 lebih, 30 lebih baru kahwin. Zaman-zaman dulu belas-belas tahun tu biasa dah kahwin awal. Okey. So sunat ni kahwin bila apa? Kalau dia dah cukup perbelanjaan, lepas tu dia berhajat. Wajib bila apa? Dia dah cukup perbelanjaan, lepas tu dia takut kalau dia terlibat dengan perkara-perkara jahat. Dah makruh, dia tak ada duit tapi dia nak kahwin. Haram kalau dia kahwin, dia boleh menyebabkan perempuan tu dizalimi. Okey, so tak boleh kahwin sebab tu. Okey. So kemudian kita belajar mengenai hukum siapa yang kita boleh kahwin. Okey. Siapa orang-orang yang kita boleh kahwin? Contoh adik-beradik sendiri boleh kahwin ke tak? Tak. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Kalau makcik kita yang adik-beradik dengan mak ayah kita boleh tak? Boleh. Tak boleh, tak boleh. Makcik tak boleh. Tapi kalau dia makcik tu ada anak perempuan dia ke apa, anak lelaki dia, kita boleh kahwin. Okey, so tak boleh yang itu. Okey, so yang ini kita belajarlah pada minggu lepas, antaranya dia tengok kat sini nenek kita tak boleh kahwin dengan nenek kita. Cucu kita tak boleh kahwin. Okey, adik-beradik dengan ibu ayah kita tak boleh kahwin. Okey, adik-beradik perempuan kamu tak boleh kahwin. Okey, anak perempuan. Okey, maknanya anak buah kamu. Contoh nanti Akil dah kahwin, Amni pun dah kahwin. Amni ada anak buah. Akil tu tak boleh kahwin dengan anak Amni. Okey, macam tu. Okey, dan seterusnya. Okey, ini kita dah belajar minggu lepas. So, kalau kamu tengok dekat sini, ada perempuan yang kamu tak boleh kahwin disebabkan nasab. Maksudnya keturunan kamu. Ada yang perempuan yang kamu tak boleh kahwin disebabkan penyusuan. Okey, sebab kamu menyusukan dia. Okey, dan ada juga perempuan yang kamu tak boleh kahwin disebabkan persemendaan. Iaitu dia merupakan musaharah. Okey, contohnya ibu kepada isteri. Maknanya ibu mertua kamu tak boleh kahwin. Anak tiri, isteri kepada anak, isteri kepada bapa pun tak boleh. Ustaz, isteri kepada anak. Apa maksud dia? Isteri kepada anak. Contoh nanti Darwish dah kahwin, Darwish ada anak. Anak kamu tu pun dah kahwin. Kamu tak boleh kahwin dengan isteri anak kamu tu. Nak buat apa? Manalah tahu. Kita belajar. Okey, kita blok benda ni. Okey. Kenapa kita belajar berkenaan dengan perkahwinan? Yang pertama, untuk memenuhi fitrah dan naluri manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, so setiap makhluk yang Allah ciptakan kat dunia ni dia ada fitrah dia berpasangan. Okey, macam kucing. Kucing pun dia kahwin, kucing jantan mesti kahwin dengan kucing betina. Dia tak boleh kucing jantan kahwin dengan anjing jantan. Okey, jadi pelik. Okey, kemudian tu lain sangat tu. Okey, yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Ini macam kamu lah. Mak ayah kamu berkahwin, kemudian dapat digunakan zuriat macam kamu, belajar sekolah agama sekarang. Yang ketiga, mewujudkan ketenteraman jiwa. Okey. Bila kamu kahwin, kamu akan lebih tenteram sikit sebab kamu ada geng. Kamu ada kawan rapat yang boleh membantu kamu. Yang keempat, memelihara akhlak daripada maksiat. Supaya kamu tengoklah artis-artis, pernah tak tengok cerita filem-filem ataupun drama-drama Melayu? Saya tengok. Kebanyakan artis perempuan tu tak kahwin tapi berlakon macam dah kahwin. Okey, duduk sama rapat dengan lelaki. Elok ke tak elok macam tu? Tak dosa ke Ustaz? Ya, dosa. Okey, so tak elok macam tu. Okey. Contohnya macam lelaki. Lelaki kalau dah kahwin, kamu ada satu gelaran yang kamu tak patut dapat. Saya ulangan, lelaki kalau dah kahwin, jangan dapat gelaran ni. Kalau kamu dapat gelaran ni maksudnya kamu, Allah benci kamu. Apa dia? Dia start huruf D.
Dadah. Kan dadah benda Ustaz kata gelaran. Bukan G. D. Dayus. Apa dia? Apa tadi Akil sebut macam betul dah tu? Dayus. Dayus, okey betul. Dayus apa benda pula? Dayus ni maksudnya contoh. Dayus. Dayus ni Apa bukan benda? Firdaus. Dayus ni bukan dayung ke apa. Dayus ni bermaksud seorang lelaki tu dia dah kahwin. Dia tak nasihat isteri dia, tak nasihatkan anak perempuan dia daripada pakai tudung. Contoh, kamu dah kahwin, kamu biarkan anak perempuan kamu bersepah-sepah melalui raya kat dalam rumah, jumpa lelaki ni, jumpa perempuan ni. So tu kamu digelar lelaki dayus, lelaki yang pengecut, takut isteri. Pengecut macam siapa tu? Kamu tengoklah artis-artis yang dah kahwin tu kebanyakan je dia ada suami, tapi suami dia orang pun biarkan artis-artis yang dah kahwin tu pun biarkan dia berlakon lelaki perempuan campur itu je. Dah lah pegangan tu. Dia pakai seksi-seksi yang ketat-ketat kan. Tak kenapa gitu. Okay. So kamu kena elakkan benda tu. Okay. Baik, selepas kita dah belajar berkenaan dengan ini, so Ustaz nak bagi kamu satu quiz dahulu. Okay, Ustaz kamu nak buka sendiri kat laptop kamu ke nak Ustaz share screen? Buka kat laptop kita orang boleh. Okay, Ustaz share screen dengan kita orang buat quiz. Okay, Ustaz buat quiz sendiri lah. Ustaz buat ramai-ramai lah, semua orang boleh tengok. Okay, Ustaz share screen. Semua orang kena jawab sampel-sampel saja. Sampel. Okay, nampak tak? Komunikasi. Okay, nampak Yang kata. Tak faham. Okay. Siapa nak try dulu? Sakit lah benda ni. Okay, kamu pilih nombor. Mana saya tak nampak. Ada Pilih nombor pilih dan satu perkataan. Okay, Akil dulu. Akil nak nombor mana? Ustazah, macam ni. Satu apa ni? Nombor mana? Saya pilih nombor 5. 5, okay. Kita pilih nombor 5 ni Okay, Akil. Bila Ustaz tekan dia akan keluar soalan. Okay. Apa hukum dia? Tidak mampu melaksanakan wajib itulah dayus. Apa? Harus, wajib, makruh, haram, sunat. Haram. Matematik. Semua. Apa jawapannya? Haram kan? Sama tolak. Akil, apa jawapan kamu? Apa Akil? Haram. Haram. Kerana haram. Okay, Ustaz tekan kanan. Lah. Okay, jawapan dia? Nombor Betul. 1. Nombor 1 confirm Betul. saya tahu apa. Nombor saya dah tahu dah apa. Masa tamat. Maksudnya apa? Diberi masa 1 minit je. Ya Allah, jawab semua. Tak payahlah. Kejap sangat ni. Kedua apa? Okay. Okay, Saya Darwish. Nak soalan nombor mana? Nombor 1 tu. Satu dah. Satu ni, okay. Dia ada tuntutan yang mendesak. Apa hukum dia? Tiada tuntutan yang mendesak. Saya tahu harus. Harus? Harus. Ya, harus. Okay, next. Halal Insyirah. kan. Insyirah nombor apa nak? Pandai ni Akil bijak belaka. Insyirah nombor apa? Betul lah. Kalau nombor 3 tu tengok macam sunat je Ustaz nombor 3 tu. Ya, memang sunat pun. Mampu dari zahir dan batin. Tidak risau terjemur jinnah. So jawapan apa? Apa ni? Sunat. Sunat. Okay, nombor 2. Yang nombor, mampu dari zahir dan batin dari risau zina. Apa dia? Apa? Nombor 4 ni tahu. Roh. Ui, bergegar dah. Ni. Alah, masa dia kejap sangat lah. Keren, Ustaz. Ulang balik. Kita tengok jawapan terus lah. Gay. Semua wajib. Okay. Bayar. Okay, so ni salah satu quiz lah. Sangatlah Ustaz. Ya, cepat sangat lah. Semput Ustaz. Okay. Baik. Pernah tak ada ahli keluarga kamu yang pernah meninggal dunia? Pernah. Okey, Atuk kamu saya. pernah dengar tak dorang lepas dah meninggal tu dorang ada bincang sesuatu berkenaan dengan itu? Kamu rasa lepas seseorang tu waris. meninggal dia bincang apa? Warisan barang-barang. Warisan Warisan barang-barang. Darwish kepada Okey, betul. anak-anak dia.
Baik. Pernah tak kamu tengok cerita Tiga Abdul? Anak-anak ulun Ramli. Pernah tengok? Okey, Tiga Abdul. Ada Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Okey, selepas Sadiq Sigaraga meninggal dunia, dia mempunyai banyak harta dan harta tu perlu dibahagikan kepada 3 orang anaknya, iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Okey, dalam cerita tu siapa yang paling sikit terima harta? Adik siapa? Yang paling bongsu tu kan yang dilakonkan oleh P. Saya Ramli tak tu. pernah tengok. Tak pernah tengok? Tak nak tengok lagi Ustaz. Wih, kau cerita tu best lah. Dia cerita berkenaan dengan perebutan harta selepas bapak dia meninggal. Saya kot banyak dapat. Kalau kamu nak tahu, Tiba. dengar. Kalau kamu nak tahu, setiap kali seseorang Muslim tu meninggal dunia, selepas diuruskan jenazah dia, kamu dah ada urusan lain lagi. Maknanya selepas kamu dah kebumikan, kamu dah solat, kamu kafan, kamu mandikan apa semua, kamu ada satu urusan lagi yang kamu kena uruskan jenazah. Iaitu berkenaan dengan apa? Waris. Yang Darwi sebut tadi, barang-barang ataupun kita sebut sebagai harta-harta dia. Itu jawapan dia 42 Kamu saya punya. Okay, so 3 orang anak. hari ni kita nak masuk bab faraid. Ikut Ustaz sebut faraid. Itu 42 ke? Okay, ikut Ustaz sebut faraid. Farah. Okay, faraid ni berkenaan dengan harta, pengurusan harta orang yang telah meninggal dunia. Okay, so faraid ni apa dia? Kamu akan belajar apa pengertian faraid, kamu belajar hukum dan dalil dia, dan kamu tahu siapakah orang-orang yang boleh menerima hukum harta dia. Okay, sebab bila seseorang tu meninggal dunia, kamu tidak boleh sesuka hati ambil harta dia. Contoh kamu ada abang. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh ambil kan? Ya betul. Kamu tak boleh sesuka hati ambil harta abang kamu yang dah meninggal dunia. Okey, kamu tentang, abang aku dah tak ada. Aku pergi bilik dia, aku rembat PS2 dia, aku rembat Milo dia semua. Barang ayah saya tak pernah rembat lagi. Kamu tak boleh buat macam tu. Okey, baik. Ni contoh. So masa kau ada niat lah nak rembat. Tak ada. Kau ajak Ustaz. Okey. Tak pernah lagi rembat. Okey, sebab apa dia tunjuk gambar ni? Ni gambar apa ni? Ni lah salah satu harta dia tu. Harta dia ada rumah. Kemudian harta dia ada apa lagi ni? Ada ladang ataupun kebun atau ladang kelapa apa? Sawah padi. Okey, ini pun harta dia juga. Harta juga ke rumah tu? Yalah harta lah. Harta ni semua benda. Nak jual tanah. Kekayaan dia. Okey, ni contoh gambar. Apa lagi harta dia? Dia ada kereta. Kejam. Dia ada duit, dia ada rumah. So kamu nampak ni? Apa masalah pada gambar ni? Ini adalah Darwish. Sebab apa Darwish? Sebab dia master duit. Orang tu tak dikebumikan lagi. Saya nak Ustaz. Dia sibuk dah nak uruskan harta-harta si mayat. Dia fikir, mayat ni ada kereta, mayat ni ada duit. So kamu tak boleh Saya rasa saya tak nak kot pokok tu Ustaz. Pokok tu kebun Pokok lah. tu boleh jual lah dapat duit. Banyak duit, banyak lah. Pokok tu dah patah. Lepas tu dia balut pakai kain. Tu untuk getah lah dek. Pokok getah. Getah lah. Aduh. Balut. Awak lah dia ni. Okey. Baik, kita tengok maksud dia apa benda. Faraid dari sudut bahasa bermaksud suatu ketetapan. Dan syarak ialah suatu ilmu membahagikan harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya apa? Faraid ni berkenaan dengan ilmu matematik, iaitu ilmu menguruskan, mengira harta-harta orang yang telah meninggal dunia supaya diagihkan. Dia harta tu lepas kira-kira, kita agihkan. Kita agihkan dulu. Kalau anak tu ada seorang je sana. Dia dapat lah. Tapi ada cara dia kena bagi ke ayah dia ke. Kamu kena tengok betul. Okey, baik. Apakah dalil faraid dan hukum dia? Okey, faraid ni dalil dia sangat panjang. Okey. Ustaz nak minta Amida. Amida boleh baca tak Amida ayat Quran ni? Ustaz suka dengar Amida baca Quran. Amida boleh baca tak? Boleh tak baca ayat Quran ni? Boleh. Boleh. Okey, yang lain tolong diam dulu. Okey, sila baca Amilda.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Lizzakari mislu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulatha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakiman. Okey, baik. Terima kasih Darwish. Darwish pula. Amida akan baca Quran yang baik ini. Okey. Ayat dia panjang berkenaan dengan pembahagian harta faraid. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian dua anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagiannya ialah separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika si mati ada anak. Ayat Quran ni pun dah masuk macam pecahan-pecahan. Nampak tak? Allah menyebut mengenai pecahan dalam ayat Quran. So pecahan ni bukan orang-orang putih yang reka. Quran dah sebut lama dah. Okey, mengenai pembagian harta kepada apabila seorang tu meninggal dunia. Okey, tetapi jika si mati tiada anak, sedang yang warisinya ialah ibu bapanya, maka bahagian ibunya 1/3. Kalaupun si mati itu mempunyai beberapa saudara, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui sesiapa di antaranya yang lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Okey, so sebelum kamu nak bahagi ke harta tu untuk bagi kepada adik-beradik kamu kamu kena settlekan hutang si mayat dahulu. Contoh akil. Akil ada harta sebanyak RM10. Contoh, RM10 ya harta dia lepas dia meninggal dunia. Okey, selepas siasat-siasat lepas kita ke bumi ke akil semua, kita dapat tahu akil ni dia ada hutang kepada Darwish. Hutang kepada Darwish sebanyak RM5. Akil bayar sekarang tangan RM5 je pun. So mana tak RM5? boleh. Okey, tak boleh harta akil tu RM10 dibahagi-bagi sama banyak. Tak boleh. Kena bayar hutang dulu. Baru boleh dibahagi-bahagikan. Bayar hutang sekarang. Okey, so bila kita makin dewasa nanti makin banyak hutang-hutang kita. Okey, nanti kamu ada hutang kereta, hutang rumah, okey, hutang perkahwinan, so banyak. Okey, so hukum faraid adalah wajib. Sistem faraid ialah suatu sistem yang sah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Maksudnya keseluruhan ulama bersetuju bahawa hukum faraid adalah sistem yang ada dalam Quran. Ia sama seperti hukum solat, zakat, muamalat dan hudud. Ia wajib diamalkan, dilaksanakan serta tidak boleh diubah atau diabaikan kerana ia adalah syariat daripada Allah. Okey. So lepas kita dah tahu ni hukum dia wajib, jom kita tengok siapa yang layak menerima harta. Okey. Lelaki yang boleh mewarisi harta. Contoh yang meninggal tu ialah seorang Anak bapa lelaki. dia. Yang pertama anak lelaki. Anak lelaki boleh dapat harta dia. Yang kedua cucu lelaki kepada anak lelaki dan ke bawah. Cucu lelaki tu boleh dapat harta tak? Yang ketiga bapa. Darwish, ni lah. Bapa boleh Darwish, dapat harta. perempuan pun boleh ni lah waris. Ya, 4 datuk. Dia Datuk dapat harta. ada.
Yang Perempuan kelima, boleh waris adik tu, Ustaz. boleh. Adik-beradik lelaki Kenapa seibu lelaki sebapa. je? Ni baru bahagian ni, sebapa atau seibu. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki dan seterusnya. Kamu baca sendiri. Okey, so perempuan yang boleh mewarisi harta apa dia? Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek. Okey, so kat sini ada tak ada sebut kawan-kawan? Ada ke tak ada? Kawan-kawan boleh dapat tak? Kawan-kawan tak boleh dapat. Allah. So Darwish jangan berharap nak dapat harta daripada Akil Syami. Rompak rumah dia. Rompak lain lah Akil dia. Tapi, okey dengar, tapi kamu boleh juga dapat harta daripada Akil dengan satu cara lain. Tahu tak ada cara lain? Contohnya, Merompak, kan? okey, contoh Akil sebelum Memang meninggal tak lah dunia, kawan-kawan dapat. Akil membuat satu wasiat. Wasiat ni macam satu perutusan. Dia kata, aku ingin menghadiahkan sebahagian daripada harta aku ni kepada kawan baikku iaitu Darwish. Kerana sesungguhnya dia telah banyak membantu aku sewaktu dalam peperiksaan UPKK. Okey? Sebab meniru. Okey. Okey, kalau sebab dia kata dia nak bagi hadiah, maknanya sebelum mati, Akil dah tulis satu something dekat surat dia, dekat komputer ke apa. Lepas tu Akil dah dia meninggal dunia, ada orang tanah Akil, lepas tu orang jumpa wasiat tu tulis dekat komputer Akil. Okey, waris dia kena tunaikan apa yang harapan kepada si mati tu. Yang tu boleh. Yang ini faraid ni kalau tak ada sistem macam tu. Kalau tak ada yang tu ikut turutan yang macam ni. Okey, so harta ni Allah sangat pandang mulia, bukan pada mulia, maksudnya Allah sangat titik berat lah. Allah tak nak ada berlaku pergaduhan. Sebab ramai manusia lepas si mati tu meninggal dunia berebut-rebut, bergaduh-gaduh berkenaan dengan harta. So macam mana nak leraikan? Allah susun siap-siap. Siapa yang patut dulu terima harta. Okay, supaya manusia ni boleh redha, boleh terima apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah tetapkan dah lama manusia ni bergaduh-gaduh. Dia harta akulah dulu paling banyak guna harta dia. Mungkin kau mana tahu. Okey, so hikmah faraid. Banyak hikmah faraid. Menghormati fitrah manusia. Allah telah menetapkan fitrah manusia mengasihi anak yang merupakan cahaya mata penyambung cahaya waris. So harta faraid ni banyak anak-anak yang dapat. Okey, merealisasikan keseimbangan sosial dalam lingkungan keluarga kerana harta yang mereka miliki melalui pusaka dan ini dapat mendatangkan kebaikan kepada mereka. Yang ketiga, memelihara hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga setelah kematian. Allah tak nak kita ni bergaduh-gaduh. Lepas mati berebut harta, berebut kucing, berebut PlayStation, berebut rumah, berebut kereta. So Allah nak leraikan, Allah bagi cara dia, iaitu sistem faraid. Okey, baik, setakat ni ada pertanyaan? Tak ada. Okey, jom kita try buat latihan sekejap. Buka aktiviti. Kita buat latihan sikit, lepas tu kita terus bincang terus. Okey, buka buku aktiviti sekarang. Siapa tahu muka surat berapa? Okey. Surat. Okey, 36. Buka buku aktiviti muka surat 36. Kita try buat jap, kita bincang. Kita nak tengok kita faham ke tak bab ni. Okey, buat soalan 1 sampai soalan nombor 6 sahaja. 6 soalan je dia ada. Okey, soalan nombor 1 hingga soalan nombor 6. Ustaz, sampai muka surat. 36 hingga 37 dia ada. Bukan. Berapa? 36. Soalan nombor 1 hingga soalan nombor 6. 6 soalan sahaja dahulu. Try buat.
Ustaz. Ustaz. Ya. Kenapa soalan nombor 4? Dia ada 2 ibu mertua. Manakah antara berikut bukan orang perempuan yang boleh mewarisi harta? Jawapannya apa? Ada 2 ibu mertua. Jawapan nombor kutip apa jawapan dia? Ibu mertua lah. Kan? So stop boleh tu. Tak apalah. Salah satu lah kot. Bah tanda dia boleh terima. Berapakah pembahagian pusaka jaga anak? Oh my god. Sorry, jatuh kan. Okey. Boleh dah kita bincang. 6 soalan je. Okey. So selesai berkenaan dengan ni. Jom kita bincang jap. Okey, soalan nombor 1. Boleh seorang terus baca Insyirah. Terus baca. Baca soalan dan katakan apa jawapan kamu. Insyirah. Insyirah. Mana dia? Okey, siapa boleh ganti? Nak try jawab. Okey, silakan. Darwish. 1. Apakah pengertian Faraid. faraid dari segi bahasa? Sesuatu ketetapan. Okey, betul. Bah. 2. Siapa nak try? Okey, boleh. Okey, nombor 2. Baik. Nombor 2. Sesuatu ilmu membahagikan harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematian. Mengikut keterangan di atas, apakah hukum mengamalkannya? Dal. Okey, wajib betul. Okey, nombor 3. Aminda boleh tak? Aminda. Aminda ada tak? Nombor 3. Berikut merupakan lelaki yang boleh mewarisi harta pusaka kecuali. Saya tak jawab lagi, Ustaz. Okey, apa jawapannya? Siapa boleh bantu? Saya tak jawab lagi. Lagi. Okey, siapa yang nak jawab? Darwish, siapa jawapan dia? Siapakah lelaki yang boleh mewarisi harta pusaka? Anak lelaki boleh tak? Boleh. Apa boleh tak? Datuk boleh tak? So jawapan dia apa? Bapa Tak boleh mertua. tahu. Bapa mertua tak boleh. Bapa mertua tak boleh. Okey, nombor 4. Manakah antara berikut bukan orang perempuan yang boleh mewarisi harta pusaka? Jawapan dia ibu mertua. Nombor 5. Berapakah pembahagian pusaka jika anak perempuan itu seorang saja? Jawapan dia apa? Ba, separuh harta.
Yang terakhir nombor 6, mengapakah kita perlu mengetahui sesuatu ilmu berkaitan dengan faraid? Apakah jawapan dia? Okey, jawapan dia jib. Tahu setiap yang berhak menerima harta pusaka. Okey. So Ustaz pergi kerja rumah, tolong siapkan surat 37, 38 dan juga 39. Okey, so next kelas hari Khamis kita akan belajar berkenaan dengan hukum yang terakhir, bab yang terakhir itu hukum jenayah. Yang ni kamu akan belajar apakah hukum-hukum kalau seseorang itu minum arak. Kena rotan berapa kali, kena sebat berapa kali. Kalau dia buat satu kesalahan tu, apakah hukuman dia. Okey, baik, setakat ni ada pertanyaan? Okey, ada pertanyaan tak? Ya. Ada. Okey, so Ustaz kira hari ni kita dah selesai bab munakahat. Kita dah start settle faraid. So next class hari Khamis kita akan belajar yang bab yang terakhir iaitu jinayat. Okey, so siapkan kerja rumah. Nanti apa-apa hal ambil kat e-homework. Okey, kita tangguh dulu kelas kita dengan tasbih farah satu as. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah.